Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Fokus berita malam ini. Kerajaan Sarawak melalui Sedidik telah mewujudkan program penjimat muda Sedidik menabung untuk masa depan emas untuk kanak-kanak berusia bawah 7 tahun bermula 20 Mac lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, amalan menyimpan atau tabiat berbelanja secara berhemah perlu diterapkan sejak peringkat awal lagi dalam kalangan generasi muda bagi menjamin masa depan yang lebih cerah. Jelasnya ia berpotensi untuk membentuk modal insan yang bertanggungjawab dalam menjaga amanah. 94,781 akaun telah dibuka di bawah Endowment Fund Sarawak yang bertujuan untuk memberi wang simpanan, to start with, untuk setiap anak Sarawak, for every Sarawakian child, irrespective of what is the status of their socio-economy, then irrespective of what race, irrespective of religion, asalkan anak Sarawak. So setakat ini 94,781 anak Sarawak telah membuka akaun Endowment Fund Sarawak ini dengan tujuan pada umur 18 tahun mereka dapat mengeluarkan simpanan ini yang telah disimpan pada kadar 4.2% dan dikendalikan oleh Bank Islam. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK bersama agensi tahun 2023 di Kuching pada Selasa. Untuk rekod, jumlah simpanan bagi 2,582 kanak-kanak Sedidik telah mencecah RM60,751.79 setakat 26 Jun 2023. Dalam program sama, seramai 36 orang kaki tangan KPWK, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS dan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC. Laporan seterusnya, 2 arca naga yang baru siap dibina di Tokong Som Syak Lungkung Miri akan menjadi tarikan baru pelancong yang datang ke Miri. Menteri Pangangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, projek baik pulih Tokong ini melibatkan penambahan 2 arca naga yang terbesar di Malaysia. So people come to Miri, especially those those who worship, those temple and all these worshippers. They surely want to come because want to see the biggest this drain, this dragon, this couple, the dragon, they are male and female dragon. Bercakap semasa melawat tapak projek penambahbaikan Tokong itu pada Selasa, Datuk Seri Lee menambah pemasangan sisik pada 2 ekor naga yang masing-masing berukuran 139 meter dan 129 meter di pagar Tokong ini memakan masa yang panjang kerana bahan yang digunakan adalah bermutu tinggi yang diimport dari China. Sebanyak 1 juta keping sisik yang telah dipasang satu persatu pada naga tersebut yang membuatkan Tokong ini begitu istimewa. Beliau juga berterima kasih kepada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR yang telah membantu mempercepatkan proses pembinaan arca naga ini untuk menarik lebih ramai pengunjung ke Miri. Keperkembangan di Tatau, sebanyak 39 buah Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK Rumah Panjang, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta persatuan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus telah menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM971,000. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayar berkata peruntukan MRP ini dapat membantu dalam melaksanakan projek pembangunan dan pelbagai aktiviti termasuk di rumah panjang. Yang cek tu, suara aku dah nyebut tu tadi. Jadi cek tu, udah kita terima, anak lalu mai apply lalu naruh ya, lapan bisik kurang subak, udah 3 kali udah. Udahnya tadi, ambil timpuh, kak udahnya baru ke nganjung, ngage bank, nak dah terima bank, nama kebuah, udah limpas hari bulan dia. Limpas hari bulan, ngai, bank terima. Udahnya ngasuh ngadu ke baru ke. Udah ngasuh ngadu, lebih banyak ngadu ke baru.
So Ahmad malah bertagih ke aku, kemaya pasut baru Datuk, kemaya pasut baru. Selalu antara 2, 3, 4 bulan orang adu ke baru. Lama. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan MRP N60 Kakus di Pejabat Daerah Tatau pada Isnin. Sambungan itu, beliau turut mengingatkan agar tuai rumah yang menerima geran berkenaan harus mengadakan mesyuarat bersama penduduk rumah panjang untuk memaklumkan jumlah dana yang diterima. Pada masa sama, katanya mesyuarat itu juga harus membincangkan perancangan untuk rumah panjang masing-masing. Di Serian pula, Majlis Ngiling Bidai dan Kumang Gawai Siburan 2023 menjadi penutup Karnival Gawai Dayak Kampung Sungai Bari yang berlangsung penuh warna-warni pada Sabtu lepas. Lebih signifikan apabila majlis cukup meriah itu disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat yang juga Adun Tarat, Datuk Roland Sagahwiin. Dalam ucapannya, beliau gembira dengan penganjuran program berkenaan yang memperlihatkan keunikan serta warisan kaum Dayak di kawasan itu. Selain itu, ujarnya penganjuran program itu juga menjadi medium dalam menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di situ. Katanya lagi, penganjuran program seperti itu menjadi keutamaan setiap kali sambutan Hari Gawai Dayak. Secara tidak langsung, ia mampu merapatkan lagi hubungan silaturahim antara semua pihak terlibat, jelas beliau dalam ucapan penutupan majlis tersebut. Sementara itu, Alicia Tiara Harry dinobatkan pemenang Kumang Gawai Siburan 2023 selepas gadis kelahiran Kampung Sungai Bari itu mengenepikan 7 pencabar lain di pusingan akhir. Kejayaan itu membolehkan Alicia Tiara Harry membawa pulang wang tunai RM2,000, mahkota khas berserta piala. Sementara itu, Luciana Stewart di tempat kedua, Lulung dan Elvina Dubrah menduduki tempat ketiga selinggar matahari. Ke perkongsian berikut. Perarakan bagi sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai ini bakal mengetengahkan konsep nostalgik yang menandakan 60 tahun Sarawak mencapai kemerdekaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, perarakan kali ini agak berlainan daripada yang pernah dilakukan di Padang Merdeka kerana signifikannya dalam meraihkan 60 tahun kemerdekaan Sarawak. Menurutnya, beberapa raptai dan raptai penuh akan diadakan dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan persiapan yang rapi dilakukan. Jadi konsepnya agak berlainan, kemeriahannya agak berlainan. Jadi kita memang menggalakkan warga negeri yang ada kesempatan untuk hadir ke Kuching pada 22 Julai nanti. Kita akan membawa konsep yang begitu nostalgik kepada mereka yang telah melihat perjalanan Sarawak dalam 60 tahun ini, bukan hanya dari segi pembangunan tetapi juga kita raikan dan penghargaan kepada setiap contohnya pasukan tentera kita, polis kita, dalam hospital, nurse kita, misi kita dulu, cikgu, dan juga kita juga raikan, kita tidak akan pinggirkan peranan sehingga pakcik abang yang membawa perahu di depan sungai, perahu penambang, bas lama, ekspres dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan sesi temu bual khas di Konti Sarawak FM pada Rabu. Terdahulu dalam sesi temu bual khas, Datuk Abdullah memberitahu perjalanan 60 tahun Sarawak Merdeka bukan sesuatu yang mudah tetapi penuh sejarah yang menarik. Kita lupa sebenarnya, we take it for granted. Yang kita kekalkan, yang tidak berubah sejak 60 tahun ialah keakraban berbagai etnik di Sarawak. Betul. Kemesraan kita. Paduan kita. Kata orang Tok Nan, boleh duduk sama. Makan sama. Nyalah kita ada juga sekolah. Kebanyakan orang lama dulu 60 tahun, saya rasalah kebanyakan tidak bersekolah di sekolah Mubalik. Betul. Saint Augustine, Saint Joseph, Saint Thomas, betul. Saint Teresa, all around the country. Jadi kita sadar isu prejudis dan kita dah biasa bercampur. Dah biasa macam daripada dulu. Sementara itu, dalam sesi temu bual di stesen radio Cats FM di Kuching, Datuk Abdullah memberitahu kemuncak sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka pada 22 Julai depan akan menjadi satu peristiwa megah
yang memperkukuhkan identiti serta kebanggaan warga negeri ini menjadi anak Sarawak yang cemerlang dan berjaya. Katanya bertemakan Sarawak Maju Makmur, sambutan secara besar-besaran itu kelak akan dimeriahkan dengan peralatan istimewa berkonsepkan perjalanan pembinaan Sarawak sepanjang 6 dekad merdeka. Menurut beliau, selain mengimbau kembali peranan dan perjuangan anak Sarawak, sambutan itu juga menjadi satu momentum penting untuk merenung sejarah, menilai pencapaian dan memahami kepentingan kepelbagaian etnik yang menjadi kekuatan dan keindahan negeri ini. Kadang-kadang kita pandang dengan serius. Ialah perjalanan 60 tahun tu warga negeri daripada berbagai etnik dan kaum dan agama mengukuhkan lagi keakraban kita, perpaduan kita di Sarawak tu. Betul. That is something unique yang ingin kita pamerkan sehinggalah Kuching diiktiraf sebagai bandar perpaduan dan istilah bergulai sejalai diiktirafkan sebagai slogan perpaduan peringkat kebangsaan. Saya rasa 60 tahun sambutan 60 tahun merdeka tu ialah kita ingin membawa warga negeri ke satu tahap di mana kita bangga menjadi anak Sarawak. Jadi sedar tempat lain for best or worse, di sinilah ibu pertiwiku. Dan sini ku dilahirkan. Menjelas lanjut, Datuk Abdullah memberitahu sehari sebelum acara kemuncak tersebut, iaitu pada 21 Julai kelak, akan diadakan majlis kesyukuran perdana yang melibatkan semua rakyat pelbagai kaum mengikut agama masing-masing. Selain itu, katanya pada malam kemuncak kelak akan diadakan jamuan negeri dan pada masa sama turut berlangsung konsert rakyat yang menampilkan beberapa artis jemputan dan pertunjukan bunga api. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam, kami warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat Hari Raya Adil Adha kepada semua umat Islam yang meraikannya. Semoga kita semua dilimpahi hidayah, rahmat, keberkatan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan juga kemeriahan Majlis Apresiasi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bersama agensi tahun 2023 di Kuching pada Selasa. #menyebar fakta. Salam UKAS.